Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk tolak unit isi padu cecair. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 204. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1A hingga F. Kira A 10 ml tolak 4,5 ml bersamaan berapa dalam ml. Jadi kesemua soalan ini ataupun nombor ini dalam ml, maka kita boleh melakukan operasi tolak terus. Namun demikian, sekiranya kita lihat kat sini, 10 ml ini jenisnya kita panggil sebagai nombor bulat. Manakala yang kedua ini ialah 4,5 ialah nombor perpuluhan. Jadi kita perlu tukarkan 10 ml ini, nombor bulat ini kepada perpuluhan. Okey, caranya sangat mudah, yang mana kalau setiap nombor bulat nak menukarkan perpuluhan, kita cuma tambah titik di hujung dan tambah sifar. Okey, dan kita dapatlah menjadi nombor perpuluhan. Okey. Jadi bila semua dah nombor perpuluhan, dua-dua nombor perpuluhan, kita boleh lakukan penolakan dalam bentuk lazim. Okey. Jadi kita tulis 10,5, kemudian kita boleh tolak 4,5. Bukan 10,5, 10 sifar. Cik silap. Cikgu betulkan. 10 sifar. Okey. Okey, sekarang bila kedua-duanya dah lurus, titik perpuluhan dah sama, so kita letak unit, iaitu ml. Okey, dan kita buat bentuk lazimnya, kena ada garisan dan kita tolak. Jadi sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10. Sifar ni jadi 9. 1 ni dia akan kurang jadi sifar. Okey, 10 tolak 5 kita dapat 5. Kemudian ada titik perpuluhan. 9 tolak 4 kita dapat 5. Maka kita dapatlah jawapan terakhirnya, iaitu 5,5 ml. Okey, ini dia cara-cara menjawab soalan A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. 13 1/2 liter tolak 1,85 liter bersamaan berapa liter. Okey, kat sini memang kedua-duanya dalam liter, cuma ada jenis berbeza, yang mana yang pertama ini ialah dalam pecahan ataupun lebih tepat nombor bercampur. Nombor kedua ini ialah dalam perpuluhan, tak ada masalah. Cikgu cadangkan kita selesaikan dalam bentuk nombor perpuluhan. Okey, ini bermakna 13 1/2 ni kita perlu tukar kepada perpuluhan. Okey, caranya pertama sekali kita tulis dulu 13 1/2. Okey, kita perlu cerakinkan. Okey, yang mana 13 ni ialah nombor bulat. Okey, jadi bila kita cerakinkan, kita dapat nombornya, iaitu yang pertama 13 ni ialah 13 lah nombor bulat kan. Okey, kemudian kita tambah. Kemudian ini ialah nombor bercampur 1/2. Okey, langkah seterusnya kita perlu tukarkan kedua-duanya dalam nombor perpuluhan. Jadi 13 ini nombor bulat. Kalau nombor bulat kita tukarkan kepada perpuluhan, cikgu dah cakap soalan ini tadi, kita tambahkan titik dekat belakang dan tambah sifar. Okey, dia jadilah 13 sifar. Okey, seterusnya 1/2 kita nak tukarkan kepada perpuluhan. Langkahnya ialah dengan kita tukarkan per ini kepada operasi bahagi. Maksudnya 1/2 bermaksud 1 dibahagi 2. Okey, jadi bila 1 bahagi 2, kita perlukan sifir 2. Berapa kali 2 dapat 1? Dalam sifir 2 tak ada nombor 1, jadi kita buat sifar. Okey, ini sifir 2, 2, 4. Nampak? Dia tak ada nombor 1 kan? Jadi tak ada lah. Jadi kita tulis sifar, tolak dan tinggal 1. Ini namanya baki. Okey, bagaimana kita nak hapuskan baki?
Kita tambah titik dan tambah sifar dan kita turunkan sifar ni, dia jadi 10. Okay, seperti biasa, berapa kali 2 dapat 10? Jadi sifar 2 ni 2, 4, 6, 8, 10. Okey, bermaksud 10 ni ialah 1, 2, 3, 4, 5. Iaitu 5 kali 2. Jadi kita tulis ni 5 dan tulis 10. Kemudian kita tolak dan selesai. Okey, ini bermakna 1/2 ni kita tukarkan kepada perpuluhan menghasilkan sifar perpuluhan 5. Jadi kita tambahkan untuk kita dapatkan semula nombor perpuluhannya, iaitu 13 perpuluhan sifar, kita tambah sifar perpuluhan 5, kita dapat 5 titik 3 dan 1. Okey, ini bermakna 13 1/2 ni nombor perpuluhannya ialah 13/5. Okey, so cikgu tulis dekat sebelah ni, 13 1/2 ni ialah nombor perpuluhannya iaitu 13/5 dan kita letak unit liter. Okey, kita lihat sini dua-duanya sudah dalam perpuluhan, maka kita boleh lakukan operasi penolakan dengan cara ataupun kaedah bentuk lazim. Okey, jadi kita ambil nombor yang di depan 13/5, kita tolak 1/85. Okey, kedua-duanya dalam liter. Nampak cara dia ialah titik perpuluhan kita perlu selarikan dia. Okey, berada di kotaknya sendiri. Okey, cikgu cadangkan berada di kotak sini supaya kita nampak. Okey, sekarang kita boleh lakukan penolakan. Jadi ada satu ruang kosong ni kita letakkan sifar. Kita tolak, sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10. 5 akan kurang 1 jadi 4. 10 tolak 5 dapat 5. 4 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 14. 3 kurang 1 jadi 2. 14 tolak 8, 6. Kemudian titik, 2 tolak 1, 1. Dan 1 ini kita teruskan. Okey, ini dia langkah terakhirnya ataupun jalan kira terakhirnya, iaitu jawapannya 11.65 liter. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C, 7.025 liter. Kita tolak 629 ml dan jawapannya berapa ml. Okey, kita perhatikan sini nombor di depan ini unit tak sama, iaitu unit liter. Okey, jadi liter ini perlu ditukar menjadi ml, kita samakan unit, barulah kita boleh lakukan penolakan. Maka konsep penukarannya kita belajar sebelum ni, setiap liter nak ditukarkan kepada ml, kita perlu darab. Okey, darab berapa? Darab 1,000. Kenapa darab 1,000? Kerana 1 liter bersamaan 1,000 ml. Okey, kalau 2 liter bersamaan 2,000. Sebab tu kita darab 1,000. Okey, so kita ambil nombor 7.025 ni, kita darab 1,000. Okey, so tulis ni 7.025. Kita akan darabkan 1,000. Okey, sekarang bila nombor perpuluhan didarabkan dengan 1,000, kita boleh gunakan kaedah cepat, iaitu dengan menggerakkan titik perpuluhan. Bila darab, kita akan gerakkan ke kanan sebanyak 3 kali kerana ada 3 sifar. Okay, so 1, 2 dan 3 dia jadi titik kat ujung. Maka kita dapatlah nombornya dalam perpuluhan, dalam unit ml, iaitu 7,025 sifar liter. Okey, kalau dia ada perpuluhan maka dia tidak membawa nilai. Kita boleh tulis semula 7,025. Sorry, ini bukan liter. Kita tukar tadi, cikgu cakap tukar kepada ml. Ini ialah ml. Jadi kita dapatlah 7,025 ml. Okey, so cikgu tulis ni supaya kita nampak
nombornya dalam ml 7,25 ml. Okay, sekarang kita boleh lakukan penolakan yang mana kedua-duanya sudah dalam unit yang sama, okay, iaitu ml. So tulis ni 7,25. Okay, ini kita boleh tulis ml, kemudian tolak 629 ml. Sekarang kita tolak. 5 tolak 9 tak boleh, pinjam jadi 15. 2 akan tinggal 1. 15 tolak 9 dapat 6. Kemudian 1 tolak 2 tak boleh, pinjam jadi 11. Sifar akan berkurang jadi 9. Dan 7 ni akan berkurang 1 jadi 6. Okay, 11 tolak 2 kita dapat 9. 9 tolak 6 kita dapat 3. Dan 6 ini kekal. Maka kita dapatlah langkah terakhirnya, jalan kira terakhirnya, iaitu 6,396 ml. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan di 9/3/5 liter tolak 2,084 ml bersamaan berapa ml. Jadi di sini yang di belakang ini memang sudah sedia ada dalam ml, jadi kita tak perlu tukar. Yang kita perlu tukarkan ialah pecahan, iaitu unit liter 9/3/5 liter. Kita perlu tukarkan kepada ml. Okey. Jadi seperti biasa, untuk liter nak ditukarkan kepada ml, kita akan darabkan dengan 1,000. Okay, ini bermakna 9/3/5 ni kita perlu darabkan dengan 1,000. Okay, jadi kita tulis 9/3/5. Kita akan darab 1,000. Okay. Ada orang dia tukar 9 ni terus 9,000 tapi cikgu tunjukkan macam ni juga. Okey, jadi kita boleh asingkan. Yang pertama, ini ialah nombor bercampur, jadi kita asingkan macam ni. Ini bermakna 9 ni kita terus tulis ni 9 liter. Okey. Jadi 9 liter ni kalau kita tukarkan kepada ml, dia ialah 9,000. Okey, 9,000 apa? 9,000 ml. Okay, sekarang yang kita perlu tukarkan ialah 3/5 ni. Okay, so kita tulis ni 3/5 kita akan darab 1,000. Okay, kita permudahkan 5 dengan sifir 1,000 ni dengan sifir 5, iaitu 5 kali 1. 1,000 kita tak perlu tengok 1,000, tengok 10 sudut cukup, iaitu 2 kali 5. Okay, jadi 200. Sifar ni kita salin semula. Kemudian 3 darab 2 kita dapat 600. Ini bermakna 3/5 ni liter ni iaitu 600. So kita tulis ni tambah 600. Okay, cikgu cerakinkan. Okay, jadi 9,000 tambah 600 kita dapat 9,600. So kita lihat sini 9,000 tambah 600. Okay, sudah pastilah unitnya ialah ml. So ini sifar 6 dan 9. Okay. Ini bermakna 9/3/5 liter ni bila kita tukarkan dengan ml, dia jadi 9,600 ml. Kita perlu sambungkan unit untuk kita lakukan operasi tolak. Okay, bila dah dua-dua dalam unit yang sama, maka kita boleh buat bentuk lazimnya, iaitu 9,600 ml. Kita tolak 2,084 ml. Sekarang kita tolak.
Sifar tolak 4 tak boleh, pinjam jadi 10. Sifar ni dia jadi 9. Dan 6 dia akan kurang 1 jadi 5. Okey, 10 tolak 4 dapat 6. 9 tolak 8 dapat 1. Dan 5 tolak sifar jadi 5. Kemudian 9 tolak 2 jadi 7. Dan seterusnya kita letak unit di belakang iaitu ml. Maka itulah dia cara-cara menjawab soalan D yang mana jawapannya ialah 7,516 ml. Okay, apa yang cikgu lakukan di sini ialah cikgu tukarkan 93/5 liter ini kepada ml yang mana kita darabkan dengan 1,000. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan E. 12 3/4 liter tolak 960 ml tolak 8,47 L atau liter bersamaan berapa liter. Okey, di sini ada berlaku penolakan 2 kali. Namun demikian, untuk kita lakukan penolakan, kita perlu samakan unit. Ini bermakna 960 ml ni kita akan tukarkan, dan juga 12 3/4 ini juga kita tukarkan, tetapi tukarkan dalam bentuk perpuluhan. Yang terakhir ialah 8,47. Ini memang sedia ada dalam liter dan juga perpuluhan, maka kita tak perlu lakukan apa-apa. Okay, kita lihat yang pertama, 12 3/4. Bagaimana kita nak menukarkan 12 3/4 liter ini kepada perpuluhan? Okay, pertama sekali kita tulis dulu 12 3/4. Okay. Okay, seterusnya kita akan lakukan cerakin. Kenapa cerakin? Kerana ini ialah nombor bercampur. Jadi kita buat cerakin macam ni. Kita dapat nombornya ialah 12. Ini 12. Dia akan tambah dengan 3/4. Okey, ini kedua-duanya dalam liter. Okey. Okay, sekarang kita nak tukarkan kepada perpuluhan. Jadi setiap nombor bulat ini juga nombor perpuluhan. Kita tambah saja titik di dekat belakangnya. Okey. Jadi kalau dia 12, kita tambah 12, kita tambah titik dekat belakang, tambah sifar dan letak unit, maka kita dapatlah nombor perpuluhannya iaitu 12 perpuluhan sifar liter. Okay, sekarang yang menjadi masalah ialah 3/4. Bagaimana 3/4 liter ataupun pecahan ini nak ditukarkan kepada perpuluhan? Okey, kaedahnya ialah kita lakukan bahagi. 3/4 bermaksud 3 bahagi 4. Jadi kita tulis ni 3 bahagi 4 dalam bentuk lazim. Okey, bentuk nombor bulat. Okey. Jadi 3 bagi 4, sifar 4. Ada tak nombor 3? Okey, ni sifar 4. 4, 8. Kemudian 12. Tak ada sifar 3, jadi dia sifar. Kemudian dia sifar, tolak dan 3 tolak sifar jadi 3. Ini namanya baki. Bagaimana nak menghapuskan baki? Okay, caranya dengan kita letak titik dan juga letak sifar dekat belakang. Maka kita menghasilkan 30. Jadi berapa kali 4 dapat 30? Okay, kita lihat sifar kita. 4, 8, 12. Kemudian 16. Kemudian 20. Kemudian 24. Oops. 24, kemudian 28 dan 30. Okey, tak ada mana pula 30, 32. Okey, tak ada 30, yang ada ialah 28 iaitu 7 kali 4. So tulis ni 7, tulis ni 28. Okey, kita lakukan tolakan dan masih lagi ada baki, yang mana 30 tolak 8 dapat 2. Okey, baki, kalau selagi mana ada baki, kita tambahlah sifar dekat belakang. Dan seterusnya kita turunkan, nombor sekarang ialah 20. Jadi berapa kali 4 dapat 20? Sifar 4, 20 kat sini ada, iaitu 5. Okey, jadi itu dia nombor perpuluhan dia, iaitu sifar perpuluhan 75. Jadi 12 ini ialah 12 perpuluhan sifar. Jadi kita gabungkan 3/4 ni, dia jadi nombor perpuluhan iaitu sifar perpuluhan 75. Okay, sekarang kita tambahkan dia untuk dapatkan dia nombor perpuluhan. Okay.
Jadi 12 perpuluhan sifar tambah sifar perpuluhan 75. Okay, kita dapatlah nombornya. Ini tak ada nombor, kita letak sifar. 5, 7, kemudian titik, 2 dan 1. Okay, apa maksud di sini? Maksudnya 12/3/4 liter dalam pecahan kita dapat tukarkan kepada perpuluhan, iaitu 12,75 liter. Okay, kita baru melakukan satu penukaran unit. Okay, seterusnya ialah unit yang kedua, ml. Bagaimana ml nak ditukarkan kepada kita panggil liter, jadi kita perlu bahagikan. Okey, iaitu liter nak tukarkan ml, kita kena darab. Darab berapa? Darab 1000. Tetapi soalan ni lah ml, jadi ml nak ke L, kita bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 1000. Okay, so kita ambil 960. Kita akan bahagi 1000. Kita nak bahagi dengan menggunakan kaedah cepat, dengan menggerakkan titik perpuluhan. Tetapi 960 ini ialah nombor bulat, jadi kita tambah titik dan tambah sifar, dia jadi perpuluhan, iaitu 960 perpuluhan sifar, baru kita boleh bahagi 1000. Kenapa cikgu nak buat macam ni? Kerana cikgu nak menggerakkan titik perpuluhan. Jadi kalau bahagi, kita gerakkan ke kiri berdasarkan bilangan sifar, iaitu 3. So gerak 3 kali, 1, 2 dan 3. Okay, kita dapatlah nombornya dalam perpuluhan, iaitu, okay, ini letak sifar, iaitu sifar perpuluhan 96 sifar liter. Okay, tetapi kalau sifar belakang ni tak ada nilai, jadi kita dapatlah 960 ml ni ialah nombor perpuluhannya, iaitu, okay, ni cikgu tulis tolak sifar perpuluhan 96. Okay, dan akhir sekali kita tolak lagi sekali lah. Yang ujung ni kita tak lakukan penukaran, so kita salin semula. 8.47. Okay, so kita dah samakan semuanya, unitnya liter. Okay, ni liter dan liter, so kita boleh lakukan bentuk lazim. Tetapi kita lakukan dengan operasi penolakan 2 kali. Okay? Okay. Jadi kita akan salin dulu 12.75 liter. Okay, kita tulis 12.75 ke liter. Kita tolak, biar dulu liter tu. Sifar perpuluhan 96 liter. Sifar perpuluhan 96 liter. Okay, kita tolak dulu yang pertama ni. Okay, 5 tolak 6 tak boleh, pinjam jadi 15. 7 tinggal 6. 15 tolak 6, 9. Kemudian 6 tolak 9 tak boleh, pinjam jadi 16. 2 tinggal 1. 16 tolak 9, kita dapat 7. Kemudian ada titik perpuluhan. Kemudian 1 tolak sifar 1. 1 tolak 1. 1 tolak tak ada 1. Okey. Okey, ini yang pertama. Kemudian barulah kita tolak dengan nombor yang kedua ni, iaitu 8.47 liter. Tolak 8.47 liter. Okay, sekarang kita buat penolakan yang kedua. Jadi 9 tolak 7, 2. 7 tolak 4, 3. Kemudian ada titik perpuluhan. 1 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 11. 1 tinggal sifar. 11 tolak 8, 3. Jadi inilah dia jalan terakhir untuk soalan E,
yang mana jawapannya iaitu 3.32 liter. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan F. 8 1/10 liter tolak 3 liter 640 mililiter dan tolak 1.02 liter bersamaan berapa ml ataupun mililiter. Okey, di sini kita lihat yang paling ketara ialah dalam unit liter ada dua, iaitu satu dalam kita panggil pecahan ataupun nombor bercampur, yang kedua perpuluhan. Yang ketiga juga sebenarnya kita perlu sekalikan, yang mana kita perlu jadikan dalam ml. 3 liter ni nanti kita akan tukar. Okey. Jadi yang pertama sekali kita tukar pecahan ni. Okay, sebelum kita nak menukar, kita perlu faham konsepnya, iaitu konsep penukaran. Setiap liter nak ditukarkan kepada mililiter perlu kita darab. Okey, darab berapa? Darab 1,000. Okey, sama ada pecahan ataupun perpuluhan. Jadi yang pertama ini ialah 8 1/10 ini ialah pecahan ataupun nombor bercampur. Jadi ia perlu didarab dengan 1,000. Jadi kita tulis dulu 8 1/10 kita akan darabkan dengan 1,000. Cikgu menggunakan kaedah cepat yang mana pertama sekali, oleh kerana ini ialah kita katakan sebagai nombor bercampur, kita perlu cerakinkan kepada nombor bulat dan juga pecahan. Okey, jadi ini ialah 8. 8 ini kita akan darabkan dengan 1,000. Okey, kenapa darab 1,000? Sebab kita nak tukarkan kepada mililiter. Jadi 8 liter ini bila kita darab 1,000, kita menghasilkan 8,000, iaitu 8,000 ml. Seterusnya barulah kita tukarkan pecahan. Okey, pecahannya berapa? Pecahannya 1/10. Maka 1/10 inilah juga kita perlu darabkan dengan 1,000. Okay, so bila darab 1,000, maksudnya pecahan didarab dengan nombor bulat yang mana ada sifar, maka kita akan permudahkan dengan kita potong sifar di hujung. Atas dan bawahnya, kiri kanan. Okay, jadi kita buat apa sekarang? Kita darabkan nombor 1 ni dengan 100, maka kita dapatlah nombornya yang baru, iaitu 1 darab 100, 100 lah. Jadi kita dapat kat sini 100. 100 apa? 100 meter. Okay, kemudian barulah kita tambahkan, gabungkan, iaitu nombor bulat dan pecahan. 8,000 tambah 100 sudah pasti kita menghasilkan 8,100. Okey. Jadi 8,100 ini barulah kita menukar kepada ml lah. Memang dah dalam ml. Baru kita tukar pecahan. Okey, kita akan tukar pula yang kedua, iaitu perpuluhan. Sekiranya pecahan kita darab dengan 1,000, nombor perpuluhan juga kita perlu darabkan dengan 1,000. Okey, ini bermakna 1.02, 1.02 juga kita akan darabkan dengan 1,000. Okay, bila kita darab 1,000 dengan nombor perpuluhan, kita boleh gunakan kaedah cepat yang mana kita boleh menggerakkan titik perpuluhan. Sekiranya didarab dengan 1,000 ataupun operasi darab, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali kerana terdapat 3 sifar di sini. Okey, so gerak 1, 2 dan 3. Okay, titik perpuluhan berubah, maka kita dapatlah nombornya yang baru, iaitu 1,020. Ni ruang kosong ni kita masuk sifar, kita letak titik dan sifar. Maka kita dapatlah menukar, kita letaklah unit ml. Cuma sekiranya nombor perpuluhan itu perpuluhan sifar, jadi kita boleh tukarkan ataupun buang sifar ni. Jadi kita dapatlah nombornya dalam perpuluhan, iaitu 1,020 ml. Okey, kita dah menukar yang pertama.
yang kedua. Sekarang kita tukar pula yang ketiga, yang mana ini digabungkan sekali, 3 liter 640 ml. 3 liter sangat mudah, iaitu 3 tadi perpuluhan, ni pecahan, nombor bulat pun sama. Cikgu dah tulis sini, nak menukarkan 3 liter ni kita cuma darabkan 3 dengan 1000. Jadi kita darab 3 darab 1000, sudah pastilah kita menghasilkan jawapannya 3000. Okey, iaitu 3000 ml. Okey, dan seterusnya kita tambah 640 ml. Okey, maka kita dapatlah nombornya iaitu 3640 ml. Okey, seterusnya kita dah menukar. Seterusnya kita akan lakukanlah operasi tolak. Okey, iaitu ada 2 kali penolakan. Jadi kita tolak satu persatu, iaitu 8100 ml, kita akan tolak 3640 ml. Kemudian air sekali barulah kita tolak dengan 1020 ml. Baiklah, kita akan lakukan di muka surat yang di sebelah. Okey, kita buat di sebelah, iaitu yang pertama bagi nampak kita tukar dalam ml semualah. Okey, iaitu 8100 ml. 8100 ml, kita akan tolak 3640 ml, dan yang terakhir kita tolak 1020 ml. Okay, kita ambil yang pertama dulu, 8100 kita tolak 3640 ml. Okay, sifar tolak sifar, sifar tolak 6 tak boleh, pinjam jadi 10, 1 tinggal sifar. 10 sifar tolak 6 pula, sifar tolak 4 Sifar tolak 4 kita dapat 6. Kemudian sifar tolak 6 tak boleh, pinjam jadi 10, 8 tinggal 7. 10 tolak 6 dapat 4. 7 tolak 3 tinggal 4 juga. Okey, ini tolak yang pertama. Kita akan tolak nombor yang kedua pula, iaitu jawapan ini kita akan tolak 1020 ml. Sekarang kita tolak. Kita buat garisan dahulu. Sifar tolak sifar, 6 tolak 2, 4. 4 tolak sifar 4. Dan 4 tolak 1, 3. Jadi inilah dia langkah terakhir ataupun jalan terakhir untuk menjawab soalan F, yang mana jawapannya ialah 3440 ml. Terdapat 3 kali penukaran. Langkah ni yang cikgu buat agak panjang, tapi sangat mudah apabila kita dah samakan unitnya kepada unit yang sama, iaitu ml. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk tolak unit isi padu cecair bagi muka surat 204 untuk nombor 1 A hingga F. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.